bergerak sedikit ya. Nanti siapa yang lebih semangat bernyanyi akan dikasih hadiah sama Musa Andi. Mari kita naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam kerajaan surga, karena sore hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami untuk kami dapat bersekutu, berbincang-bincang. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami mau bersyukur, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakailah di dalam komunitas ini menjadi satu berkat bagi kami. Bukan saja jiwa kami disegarkan Tuhan, tetapi juga bagaimana Engkau menyapa kami, merindukan ada suatu persekutuan yang indah di dalamnya. Tuhan, berkatilah akan ibadah ini. Teman-teman kami yang mungkin tidak sempat hadir, Tuhan berkati dimanapun sekarang ini mereka berada. Dan kami yang sudah hadir, sekali lagi Tuhan, kami mohon Tuhan hiburkan kami di dalam segala sesuatunya yang mungkin kami bawa di dalam segala masalah-masalah hidup kami. Tuhan tolong supaya dari firman Tuhan kami dikuatkan. Dari firman Tuhan kami diberikan iman yang diteguhkan. Inilah doa kami. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Contoh. Masih semangat? Tetap berdiri ya. Ini kita naikkan pujian
usia lanjut judulnya. Di usia lanjut, sekalipun kita tua, sekalipun kita lemah, tetapi tetap kita masih bisa tersenyum, masih bisa bernyanyi kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian usia lanjut. Harus pakai gaya ya. Coba maju ke depan nih dan nyanyi sini.
Maju paling Kita depan. nyanyi ya, iya. Paling depan, ditemani. Usia lagi. Ditemani hari ini. Usia lanjut begitu indah, meskipun lemah senyum tetap melekat. Usia lanjut adalah anugerah, karena Tuhan selalu mengasihi. Puji dan syukur atas kasih-Nya, sedari muda sampai rambut memutih. Tiada gentar walau banyak rintangan, Tuhan Yesuslah yang beri kekuatan. Puji dan syukur atas kasih-Nya, sedari muda sampai rambut memutih. Tiada gentar walau banyak rintangan, Tuhan Yesuslah yang beri kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan Yesus. Sia-sia. Terima kasih Adi. Musa kasih hadiah. Hadiahnya Ih, yang ada hadiah itu, ada hadiah. Nah, Nah, tapi hadiah yang lebih besar dari Tuhan ini kesehatan, semangatnya, sukacitanya. Terima kasih Adi. Sebenarnya usia indah itu beda dari usia-usia yang lainnya. Karena semakin usia indahnya itu semakin indah dia, semakin lebih bersemangat. Jadi AI Yani udah membuktikan bahwa usia tua itu tidak mengurangi semangatnya untuk bernyanyi kepada Tuhan, malah berjoget kepada Tuhan. Karena Tuhan juga lebih suka orang-orang yang memuji dengan penuh sukacita. Dan silakan duduk bagi AI Asuh pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini tidak juga kita ketinggalan, ada hiburan kita juga bagi AI yang punya talenta bernyanyi. Yang kami panggil pertama adalah AI Junior akan mempersembahkan sebuah lagu untuk kemuliaan Tuhan. Silakan. Sini. Nah, pas ya, kelihatan ya.
Sa
社会。 Ini sebenarnya AI yang lomba karaoke kemarin. Jadi nggak ada ikut lomba kan karena ada halangan. Jadi hari ini tampil mengulang lagu karaoke-nya. Langsung aja. 牵我的手，我的主啊，求你别离开我。
在如何中，有着梦想，听不到你声音。我的手，求你跟我做伴，是我的脚步又慢又平，走到你的门前，听到你声音对我说，进来我孩子。我的手，我的主啊，求你别离开我。这条路我还要走，我需要你来作伴。牵我的手，我的主啊，求你别离开我。有时我会怕，有时不知如何走，有时好像听不到你声音。牵我的手，求你跟我作伴，是我的脚步又稳又平，走到你的门前，听到你声音对我说，进来我孩子。求你跟我作伴，是我的脚步又稳又平，走到你的门前，听到你声音对我说，进来我孩子。我的心跟我作伴。对我说，进来我孩子。对我说，进来我孩子。Makasih ya I. Kita bersyukur ya sama Tuhan. Sebenarnya Iwan ini udah berapa bulan ini sebenarnya sakit ya, habis dioperasi. Tapi puji Tuhan semangatnya luar biasa. Tadi dibilang saya mau nyanyi, semua karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi terima kasih ya I, tetap semangat. Sebenarnya di usia indah ini banyak loh AI yang pintar nyanyi. Cuma mereka seperti nggak berani di sini, malu-malu. Tapi mungkin suatu ada waktu pasti akan bernyanyi di sini. Dan pada sore hari ini ada yang menyaksikan kasih Tuhan. Mungkin selama sebulan ini habis konye pasti banyak juga yang mengalami sukacita ya. Boleh berbagi sama kita, boleh sharing pada sore hari ini. Siapa yang banyak sukacitanya di habis Imlek? Nggak ada? Puji Tuhan. Berarti
sukacita terus ya I. Walaupun kita nggak sharing, tetapi Tuhan tahu pasti banyak sukacitanya. Semoga usia Indah terus dipelihara oleh Tuhan. Dan pada sore hari ini, mari kita juga siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, Jusi Wolia, Tuhanlah kekuatanku. Anggarin dulu yang pertama ya.
Ya Tuhan Allah kami, 我们的父， kami sungguh percaya Engkau adalah sumber kekuatan bagi 我 kami. 们相信你是我的力量， Kiranya kekuatannya dari Engkau terus boleh menyertai hidup kami. 愿你的从你而来的力量可以同， Biarlah firman-Mu terus menguatkan hati kami 言你的爱语一直可以坚定我们的心， dan memperbaharui hidup kami. 更新我们。 Kami mohon Tuhan kiranya berkenan berbicara bagi kami sore ini. 愿你对我们每个人说话。 Mungkin kami ada di dalam keadaan lemah fisik, 可能我们的身体软弱， atau mungkin kami sedang ada pergumulan-pergumulan. 或者我们面对的各种各样的挣 Baik 扎， pergumulan karena anak-anak, karena keluarga, atau karena pekerjaan. 可能家庭、工作或者孩子。 Biarlah firman-Mu saat ini memberi kami kekuatan, 愿你的话语给我们力量， sehingga sukacita dari Tuhan boleh memenuhi hati kami. 使你的喜乐能够充满我们的心。 Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami 我 berdoa. 们把时间交在你的手里， Amin. 阿门。 Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 亲爱的弟兄姐妹，安， Ada sukacita sore ini? 有没有喜乐？ Puji Tuhan, kalau saya lihat wajahnya dari sini semua kelihatannya happy ya. 如果看你们的脸，全部都很开心， Benar happy? Amin. 很开心吗？ Puji Tuhan. 感谢主， Karena kita sudah memasuki bulan Maret, 我们已经进入了第3年， sebentar lagi memasuki masa-masa liburan. 还有一段时间是放假， Jadi ini kesempatan bisa pergi sama cucu, sama anak. 这个是一个好机会，使我们可以跟孙子旅游。 Yang sudah punya cucu, sekarang boleh jalan sama cucu ya, kayak Manatan ya. 有孙子的可以跟孙子去旅游。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema ketika tubuh melemah. 今天我们要默想一个主题，就是当身体软弱， Mumpung masih kuat dan sehat, harus banyak jalan-jalan ya. 趁我们还健康，我们要多去旅游。 Nanti kalau udah nggak bisa jalan, tinggal di rumah jadi nggak nyesal gitu ya. 所以呢，当我们不能够走的时候，留在家里呢，我们就没有后悔了。 Jadi kalau anak, kalau cucu ajak jalan, langsung jangan tolak ya. Benar ya Pak Thomas ya? 如果我们的子孙呢约我们去旅游，不要拒绝，要直接去。 Mari kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 我们来看格林多后书4章16。 Silakan dibuka di handphonenya masing-masing. 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca sebagai ayat hafalan kita. 我们来读 2 Korintus 4 ayat 16. 格林多后书4章16节。 Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kita baca 3 kali. Nanti kita hafal. Habis itu tutup handphonenya ya. 我们一起读3次，然后我们要背下，把手机关掉，我们一起读。 Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. 格林多后书第4章16节。 Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak kawat hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sekali lagi, baca pelan-pelan sambil menghafal. Sebab itu kami tidak kawat hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sekarang lihat-lihat diri-diri dikit sambil baca pelan-pelan. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak kawat hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kuenya masih ada hadiahnya? Oh masih. Nah, siapa yang udah hafal? Angkat tangan. 谁已经背好了？ Ada hadiah nih. Ayo, 可以举手有礼物。 jangan baca. Ayo yang udah hafal. 谁已经背好了？ Ayo. Berani nih. Ayo yang udah hafal.
谁勇敢？ Sekali lagi baca satu kali lagi, itu udah ada hadiahnya di sini ya Bu Eni. Ada ya? Oh masih ada 3 katanya. Oke, baik. Baca pelan-pelan 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia material kami semakin merosot, namun manusia material kami dibaharui dari sehari ke sehari. Angkat tangan. 请举手。 Gak ada. Pada malu-malu. 全部都害羞吗？ Dari sini. Ayo. Siapa yang udah siap? Oh, Tante Eni, silakan. Ayo. Siapa yang udah hafal? Ini ayat firman Tuhan. Oh, Rosa udah hafal. Rosa udah hafal ayat ini? Oh, belum buka Alkitab. Belum. Ayo. Masih ada? Atau Bu Eni dulu, Bu Eni? Oh, belum hafal juga? Waduh. Oke. Dihafal ya, PR sambil dengar Bapak ini dihafal, nanti mana tahu ada selesai khotbah gitu ya. Baik. Di sini kita melihat bahwa Paulus menyampaikan satu nasihat yang indah buat kita. 在这里呢，保罗告诉我们一个完美的话语。 Kalau kita lihat sebenarnya manusia itu selalu ingin awet muda. 如果我们来看，人呢喜欢变成一直年轻。 Kalau bisa kita gak ingin tua, selalu awet muda, ganteng, cantik. 如果能够的话，我们不要变成老，永远美，永远英俊。 Ini banyak yang senyum-senyum nih kayaknya ya. 很多人笑起来的， Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu. 不单只是女士，男士也是如此。 Makanya kalau kita melihat selalu meminta kekuatan, kesehatan gitu. 所以，如果我们常常看的话，我们求了力量。 Dan salah satunya itu kalau ada ulang tahun pasti ada mie-nya. 如果我们看生日的时候，肯定有面， Karena mie menandakan umur yang panjang ya. 面就是表示了长寿， Dan awet muda juga ya. 也是年轻。 Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan, 如果你们来看， wisata kecantikan hari ini juga sangat laku. 现在整容也是特别火， Banyak orang pergi ke Korea 很多人去韩国， supaya mereka bisa dipercantik makin lebih cantik gitu. 使他们可以越来越美。 Dan orang Indonesia banyak ke sana juga ya. 印尼人很多的去那边了， Tiba-tiba mereka di sana berapa minggu udah pulang wajahnya agak berubah. 他们在那边待了几个星期，回来的时候，他们的脸 Ada 已经 yang 变了， hidungnya makin panjang kayak Pinocchio 有的鼻子变成高了， dan macam-macam Bapak Ibu. 各种各样。 Karena memang manusia ingin jaga diri bagaimana supaya tetap awet muda. 因为人呢要保护他的身体如何看起来是一直年轻， Tetapi begini Bapak Ibu, 但是是这样， sebesar apapun usaha yang kita lakukan, 我们所做的努力， ada hukum yang gak bisa kita lawan. 我们不能够攀越一个法律， Tubuh ini pasti akan merosot, 这个身体呢肯定会毁坏的， usia pasti bertambah. 我们的年纪更大。 Dulu kuat pasti akan stamina berkurang. 以前是很有力气，现在都变成推衰。 Dulu kulit mungkin kelihatannya kencang bagus, tetapi seiring usia itu pasti akan keriput. 以前我们的皮肤是很紧的，但是呢，因为年纪的关系呢，变成有皱纹了。 Terkadang dari wajah ini menandakan banyak keriputnya gitu. 有时候呢，从我们的脸上能够看得出来很多皱纹。 Kalau dulu berjalan cepat, sekarang berjalan perlahan. 以前能够走路走得很快，现在呢走得 Kalau 很慢。 dulu waktu muda bisa jalan berdua, sekarang suaminya yang paling depan, istri paling belakang. 如果以前呢能够同走，但是现在呢，先生是在前面，他的太太是在后面。 Kalau dulu mungkin ingatannya begitu tajam, sekarang mulai lupa-lupa. 以前呢记忆力呢很好，但是现在很容易忘记。 Jadi itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. 这个就是我们的生活改变。 Sebenarnya usia indah itu membawa banyak berkat dalam hidup ini. 其实呢，嘉玲在我们的生活带了很多， Karena orang kalau sudah usia indah pasti pengalamannya begitu banyak. 因为进入了这个年龄了，他的经历很多， Bahkan menjadi orang yang lebih berhikmat 变成有智慧的人， dan juga pasti lebih dewasa mestinya ya. 肯定更成熟。
Tetapi ada satu hal bahwa perubahan fisik itu pasti terjadi. 但是呢，身体的变化肯定有的。 Tetapi apakah kalau tubuh kita ini makin melemah lalu kemudian itu akan menuju sebuah keburukan atau kehancuran? 如果我们的身体呢变软弱，表示了不好的吗？ Paulus mengatakan sebenarnya tidak. 保罗说并不是如此， Memang tubuh ini faktanya akan menurun Bapak Ibu. 我们的身体会越来越弱。 Tetapi meskipun tubuh melemah, 但是虽然我们的身体软 tetapi 弱， sebenarnya Allah itu sedang mengerjakan hal-hal yang indah di dalam hidup kita. 但是呢，上帝在我们的生活当中呢正在动工。 Makanya Paulus itu yang memberi kita satu nasihat bagaimana menghadapi tubuh yang makin merosot. 所以呢，保罗要劝我们怎么样来面对这个问题。 Jadi meskipun tubuh ini makin merosot, ada satu hal pesan Paulus buat kita. 但虽然我们的身体越软弱，但是保罗要告诉我们一件事。 Paulus berkata begini, 保罗这样说： ketika tubuh ini makin melemah, 当我们的身体更软弱， kami tidak tawar hati. 我们不沮丧， Wah itu indah sekali Bapak Ibu. 这个是多么完美的。 Tubuh boleh melemah, 身体可以软弱， tubuh boleh merosot, 可以变成更衰弱， tapi kami tidak tawar hati. 但是我们不上胆， Saudara, ini adalah satu hal yang sangat indah buat kita. 这个是多么完美的。 Jadi apa artinya tidak tawar hati? 不上胆的意思是什么呢？ Tidak kehilangan semangat. 没有失去了热情， Selalu mempunyai satu jiwa yang tangguh, tidak menyerah. 肯定有一个精神不容易放弃。 Jadi jiwanya itu seperti nggak lelah. 他的心呢从不疲惫， Jadi dia punya satu hidup yang sangat optimis, sangat penuh harapan. 他的生活呢充满了乐观。 Ini seperti Ayah tadi yang joget-joget di depan itu, kita mungkin agak kalah ya dibanding dia ya. 就像刚才的阿姨，我们比不上她。 Jadi itu punya satu semangat yang berbeda. 有不一样的精神。 Jadi saudara-saudara, meskipun mungkin tubuh ini merosot, tapi tidak tawar hati. 所以呢，虽然我们的身体变成衰弱，但是呢，我们不散淡。 Kalau kita lihat Paulus itu sebenarnya dia banyak mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya. 如果我们看保罗在他的生活当中呢，面对了很多事情， Paulus menghadapi banyak penderitaan. 面对了很多苦难， Dia pernah dipukul, dipenjara, dianiaya. 他被打过、逼迫、监狱， Dia juga punya kelemahan fisik. 他也是有软弱。 Usianya pada waktu itu sudah pasti lebih dari 50 tahun. 他的年龄呢，肯定50以上了。 Dan kelemahan-kelemahan fisik seperti yang kita alami, Paulus juga mengalaminya. 我们所经历的，保罗也是经历。 Tetapi Paulus berkata bahwa lemah fisik tidak sampai mempengaruhi akan kehidupan batinnya dia. 但是虽然发生了这一切事情呢，没有影响到他的心。 Jadi Paulus mau mengatakan begini, 保罗又说， usia boleh bertambah, 年龄可以越大， iman tidak berkurang, 信心没有缺少， pengharapan tidak berkurang, 盼望没有缺少， kasih tidak berkurang, 爱没有缺少， semangat tidak berkurang. 精神没有缺少。 Usia boleh bertambah, tapi makin lebih giat untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. 年龄越大，我们要更多爱上帝。 Saudara-saudara, sebenarnya di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami, 亲爱的弟兄姐妹，我们所面对的困难呢， selalu ada pengharapan yang Tuhan sediakan untuk kita, anak-anaknya. 上帝已经预备了盼望。 Kesulitan apapun yang kita alami dalam hidup ini, 无论我们面对了什么事情， selalu ingat Tuhan selalu sediakan pengharapan buat kita. 要记得上帝已经预备了盼望给我们。 Tubuh merosot itu bisa jadi kesulitan tersendiri, 我们的身体衰弱是有一个困难， termasuk ketika banyak masalah kita temui. 包括我们所面对的问题。 Tetapi mari ingat, selalu ada pengharapan dari Tuhan. 但是要记得，仍然还有盼望。 Semalam saya bawa renungan di sini. 昨天我在这里传导了， Saya mengatakan ada 3 penyebab penderitaan kita sebagai manusia. 我说了，我们当人类呢有3点软弱， Bisa karena bencana, 就是因为灾难， seperti tanah longsor yang terjadi tiba-tiba
banyak rumah ikut hancur. 就是好像地震，很多家毁坏了。 Kemudian misalnya mungkin gempa bumi terjadi. 有地震， Kemudian selain bencana, penderitaan bisa diakibatkan karena ketidakadilan. 除了灾难呢，我们痛苦就是因为不公平。 Misalnya perang yang sedang terjadi saat ini soal di Iran, Amerika, Israel. 就像现在所发生的战争， Itu juga sangat terkait sekali dengan ketidakadilan. 这个也是不公平的事情。 Jadi bangsa yang begitu besar itu bisa menekan bangsa yang kecil. 这个大国家呢，能够管辖小的。 Jadi orang menderita itu karena memang hadapi ketidakadilan. 人痛苦是因为面对了不公平。 Dan terkadang mungkin kita juga sebagai orang tua itu bisa mengalami ketidakadilan. 有时候我们当老年人呢，也是面对了不公平。 Mungkin karena kejahatan orang lain. 有可能是因为别人做不好的事情。 Lalu yang ketiga itu karena memang ada kesalahan sendiri. 第三，有可能是因为自己找 Makanya 麻 kita 烦， menderita. 所以我们痛苦了。 Di dalam Alkitab itu ada seorang anak bungsu bikin kesalahan sendiri. 在圣经里面有一个小孩子自己惹麻烦了， Dia minta sama papanya, apa yang menjadi hak bagian saya tolong papa kasih. 他对他的父亲求了他的家业， Setelah warisan yang jadi haknya dia dapat. 他所得到的财产， Lalu kemudian uang atau harta itu dia pergi habiskan, dia hidup berfoya-foya. 他浪费钱大手大脚的， Dan hidupnya berakhir di mana? Tahu? 他的生活的后点在哪里呢？ Hidupnya berakhir di kandang babi. 就是在猪栏， Bahkan untuk dapat makan babi aja dia kesulitan setengah mati. 甚至要吃那个猪粮也是很难。 Ada satu lagi kisah yang juga mendapatkan ketidakadilan. 还有一个事情呢，面对了不公平， Di dalam kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati, 就是撒玛利亚的， di mana ada seseorang di sana dia dirampok. 就是有一个人呢被抢了。 Dan ketika dia dirampok, akhirnya dia diperlakukan dengan sedikit sadis. 他被抢的时候被残忍了， Sehingga orang itu perlu ditolong. 所以那个人呢需要拯救。 Nah, di dalam dua kisah ini Bapak Ibu, 在这个两个故事 selalu ada satu pengharapan yang luar biasa. 有一个盼望， Dan saya mau katakan bahwa baik itu masalah ketidakadilan, 我要告诉你，无论是不公平， baik itu karena masalah kesalahan sendiri, 或者呢自己找麻烦， selalu ada pengharapan di dalamnya. 肯定呢有盼望。 Di dalam perumpamaan anak yang hilang, 在浪者的比喻， anak yang bungsu yang telah hidup foya-foya menderita karena kesalahan sendiri. 那个浪费钱的孩子， Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, 如果我们仔细来看， ketika papanya melihat anaknya kembali, 当他的父亲呢看他的孩子回来的时候， anaknya itu dia sambut dengan penuh belas kasihan. 他迎接了他的孩子，以充满怜爱。 Itu pengharapan yang dinyatakan oleh Allah kepada manusia. 这就是上帝对我们人类所说的爱。 Meskipun mungkin engkau menderita karena kesalahanmu sendiri, 虽然因为你自己找麻烦，所以痛苦。 meskipun mungkin tubuhmu merosot karena kesalahanmu sendiri, 虽然你的身体软弱，因为你的身， tapi kita sebagai umat manusia mesti dihadap pengharapan yang disediakan oleh Allah kepada kita. 但是我们当人类呢，我们要看上帝已经预备给我们的盼 Ada 望， belas kasihan Allah bagi kita, 有上帝的怜悯， dan itulah Allah yang kita kenal. 这就是我们所认识的上帝。 Di dalam kisah orang yang dirampok itu, 在撒玛利亚的故事， justru orang Samaria yang murah hati itu dikatakan di sana dia melayani, menolong orang itu dengan penuh belas kasihan. 反而呢，撒玛利亚人呢，帮了那个人。 Belas kasihan yang dicatat di sana itu menyatakan di dalam ketidakadilan yang kita hadapi selalu ada pengharapan belas kasihan dari Tuhan. 他的怜悯呢，表示了什么？就是当我们面对不公平的时候，从上帝呢仍然有盼望。 Jadi apapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam hidup, 所以呢，无论我们
面对了什么事情， Mari kita selalu ingat 我们要记住， ada belas kasihan dari Tuhan. 从上帝那边呢有怜悯， Maka sebenarnya Bapak Ibu, 所以呢，其实 meskipun mungkin hari ini kita bertanya, saya itu sedang menghadapi kesulitan. 虽然我们现在疑问了，我正在面对了很多困难， Saya yakin tiap kita pasti punya pergumulan masing-masing. 我相信我们每个人肯定有困难。 Dalam beberapa mungkin minggu terakhir ini ada beberapa orang datang kepada saya ingin konseling. 最近呢，有一些人来到我这边想要辅导， Dan saya tahu pergumulan mereka masing-masing. 我知道他们个人的困难， Tiap-tiap keluarga ada pergumulan. 每个家庭呢有困难。 Ada orang-orang yang mengalami kesulitan karena di dalam pekerjaan, di dalam keluarga menghadapi masa depan. 有一些人呢，因为在工作方面、家庭或者未来呢，面对了困难。 Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, 如果我们来看， di dalam kisah perumpamaan anak yang hilang, 在浪子的比喻， sebenarnya bukan hanya saja anak yang bungsu yang bikin papanya hatinya gak enak. 其实呢，不只是这个浪子使他的父亲， Tetapi anak yang sulung yang tinggal di dalam rumah, 但是他的大儿子， justru itu anak juga termasuk anak yang hilang. 其实呢，这个大孩子呢，也是已经浪子了。 Justru dia anak itu bikin hati orang tuanya juga susah. 这个孩子使他的爸爸呢伤心， Dia memang gak pergi jauh, 他没有远处， dia masih tetap dalam rumah. 他住在家里， Tapi justru dia menggerogoti sukacita orang tuanya. 但是他把父母的喜乐消除了。 Sikapnya, perbuatannya, tingkah lakunya juga menggerogoti kesehatan orang tuanya. 他的态度也是使他的父母的身体更不好。 Dia tidak pergi jauh, 他没有远处， dia masih dalam rumah. 他还住在家 Tetapi 里， dia membuat susah hati orang tuanya. 但是他担忧了他父母的心。 Kalau kita melihat banyak juga anak di dalam keluarga bikin susah hati orang tua. 如果我们来看，很多孩子使他的父母伤心， Dia masih ada di dalam rumah. 他还住在家 Dia 里， bukan anak yang bungsu, 他不是小孩子， tetapi dia anak yang terhilang. 他是浪子。 Nah saudara, seringkali kita menghadapi pergumulan-pergumulan seperti ini. 我们面对了各种各样的困难， Tetapi saudara-saudara, 但是呢， meskipun mungkin kita hadapi pergumulan-pergumulan kayak itu, 虽然我们面对了很多困难， dan mungkin kita bertanya sampai kapan Tuhan aku akan menghadapi situasi kayak begini. 可能我们会问上帝，直到什么时候呢？ Tetapi saya mau katakan kepada kita, 但是我要跟你们说， yang paling penting kalau ada belas kasihan dari Tuhan, 最重要是从上帝有 belas kasihan Tuhan itu pengharapan buat kita. 上帝的怜悯是我们的盼 Meskipun 望。 mungkin kita punya anak seperti anak yang bungsu itu dia pergi tinggalkan rumah. 虽然我们的孩子像浪子， Tapi mari kita selalu lihat kita punya pengharapan belas kasihan Allah untuk kita. 但是我们要看从上帝呢，仍然有盼望。 Meskipun mungkin kita menghadapi ketidakadilan karena orang-orang di sekitar kita, 可能因为我们周遭的人，我们面对了不公平， maka mestinya kita selalu melihat ada belas kasihan dari Tuhan. 那我们应该要看从上帝那边有 Tubuh 怜 kita 悯， bisa merosot, 我们的身体会软 tapi 弱， biarlah kita tidak tawar hati. 但是让我们不伤 Karena 害， ada belas kasihan dari Tuhan. 因为从上帝那边有 Belas 怜 kasihan 悯。 dari Tuhan inilah yang membuat kita bisa tetap semangat menghadapi hidup ini. 上帝的爱呢，使我们能够面对了这个生活。 Maka kalau ada belas kasihan dari Allah, 那如果从上帝有怜悯， harusnya kita tidak berpikir hidupku tidak berguna. 那我们不可以想我们的生活没有意义， Harusnya kita tidak berpikir saya nggak bisa melayani lagi. 我们不可以想，我们不可以服侍， Harusnya jangan berkata saya tinggal menunggu waktu. 不可以说我只是等时间。 Justru kita harus berkata, 我们要说， karena belas kasihan Tuhan, 因为上帝的爱， saya tidak mau tawar hati. 我不要上当， Saya akan melayani lebih baik. 我要更好的服侍， Saya akan mempergunakan sisa waktu yang Tuhan berikan. 我要用了上帝给我的时间， Saya ingin melayani lebih giat. 我要勤奋的去服侍。 Saudara, ini yang semestinya terjadi dalam hidup kita. 在我们的生活，我们应该这么做， Karena belas kasihan dari Tuhan 因为从上帝的怜悯 menolong kita di dalam kondisi fisik yang merosot ini. 帮助了我们，当我们的身体软弱。 Mari kita melihat kalimat berikutnya. 我们来看接下来的经文。 Karena meskipun kita menderita secara badani,
虽然我们的身体受苦， meskipun mungkin kita mengalami tubuh yang merosot, 虽然我们的身体越来越不好， tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, 上帝的话语说， justru manusia batinnya diperbaharui dari sehari ke sehari. 内心却一天，心思一天。 Inilah belas kasihan Tuhan buat kita. 这就是从上帝而来的怜 Tubuh 悯。 kita boleh merosot, 我们的身体呢会 tapi 坏， manusia batinnya ini akan diperbaharui dari sehari ke sehari. 但是我们的内心呢会被更新。 Fisik kita, 我们的身体， tubuh fisik ini mulai dari rambut itu rambut bisa memutih. 从我们的头发，我们的头发呢会变成白， Kesehatan bisa menurun. 身体健康会降低， Ini realita dan fakta. 这个就是事实。 Tetapi Bapak Ibu, 但是呢， ini tentu bukan sebuah kutuk buat kita. 这个不是咒诅， Kita sebenarnya sedang diproses menuju kepada kekekalan. 我们正在迈向永生。 Jadi apa yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita? 上帝所做给我们是什么呢？ Dia ingin memperbaharui hati kita, 他要更新我们的心， memperbaharui hubungan kita dengan Dia, 要更新我们与上帝的关 memperbaharui 系， roh kita, 更新我们的心灵， menguatkan iman kita, 坚定我们的心， menolong kita untuk makin terus mengasihi Dia. 帮助我们，使我们能够更爱他。 Makanya kalau kita melihat Bapak Ibu, 所以，如果我们来看 ibadah-ibadah yang kita lakukan, 我们所做的礼拜， itu sarana yang Tuhan sediakan menolong kita untuk menguatkan, memperbaharui batinnya kita. 上帝用这个方式来坚定我们的心， Seperti persekutuan hari ini Bapak Ibu. 就如今天的团契， Ini kan melatih, menolong kita memperbaharui iman kita. 这个帮助我们，使我们能够保守我们的心。 Dengan kita datang bersekutu bersama-sama, 我们来一起团契， maka kemudian kita bisa berinteraksi dengan orang lain. 我们能够与邻舍交流。 Ketika berinteraksi dengan orang lain, 当我们与其他人讲 maka 话， kita sedang ditolong agar kita tidak terus memikirkan diri kita sendiri. 我们被帮助了，使我们不要为自己着想， Tapi bagaimana kita jadi berkat untuk orang lain. 我们要当其他人的祝福。 Dan Tuhan itu ingin menolong kita. 上帝要帮助我们， Dia ingin kita menjadi manusia yang makin hari makin kuat di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan kita. 上帝要我们在信心、爱跟成长。 Saya yakin Tuhan itu sangat sayang kepada kita. 我相信上帝多么爱我们， Dan Dia ingin kita secara rohani itu betul-betul sehat, kuat, dan bertumbuh. 他要我们的心灵呢健康。 Di sekolah Aditya ini Bapak Ibu, 在这里的学校， dulu-dulu itu orang tua nggak pernah naik ke atas sepanjang kaki. 以前父母呢没有上去， Sekarang orang tua itu kalau pagi-pagi mereka datang naik bahkan sampai lantai 3. 现在呢父母如果来了，他们就上去，甚至到3楼。 Jadi kalau dia nganter anak, jadi anaknya itu dia bukan hanya saja antar pakai motor, tapi dia temani anaknya sampai ke atas. 所以呢，如果他送他的孩子呢，他也是陪他的孩子上去。 Tahu nggak kenapa Bapak Ibu? 你们知道为什么吗？ Dia sayang anaknya. 就是因为他爱他的孩子。 Karena anak-anak sekarang itu kalau bawa buku itu bukan hanya satu, banyak. 因为现在的孩子呢，带书会带很 Ada yang 多， bawa koper, 有的带行李， dan mereka kalau bawa tas itu, wah kayaknya agak berat. 如果他们带书包呢，很重， Kadang-kadang orang tua itu nggak tega, dia bawa tas anaknya sampai ke atas. 父母看的时候不忍，所以帮他的孩子带上去。 Kenapa mereka lakukan itu? 为什么他们这么行呢？ Pertama mereka pasti sayang anak. 就是因为他爱他的孩子。 Yang kedua, kalau anaknya tiap hari pikul tas berat begini ke belakang, 第二点呢，如果他的孩子背很重的书 mungkin 包， dia khawatir nanti anaknya itu lama-lama jadi begini. 他怕他的孩子的身体 Mungkin 变 ya 成不好， mungkin saya nggak tahu. 有可能。
Jadi mereka bantu anak bawa buku supaya badannya nggak begini terus. 所以他帮他的孩子带书包，使他的孩子没有带得很重。 Sekali 2 kali bawa sih nggak apa-apa, tapi kalau tiap hari memang bisa ngaruh ke otot. 如果带1、2次可能没问题，但是如果每天带的话，对身体不好。 Sebagai orang tua pasti sangat sayang anak. 当父母肯定爱孩子， Sebagai opa, oma juga pasti sangat sayang sama cucu. 当爷爷奶奶也是肯定爱孙子。 Kalau kita sebagai manusia begitu sayang sama anak-anak kita, 如果我们当人类多么爱我们的孩子， apalagi juga Tuhan pasti sangat sayang pada kita. 何况上帝呢？上帝必定很爱我们。 Tuhan juga nggak ingin kita itu punya iman yang bengkok. 上帝不要我们的心走歪了， Tuhan nggak ingin kita punya kasih yang luntur, yang sudah hilang. 上帝不要我们的爱取消了， Tuhan nggak ingin kita itu punya relasi yang nggak baik dengan Dia. 上帝不要我们和他的关系呢不好。 Maka Tuhan tahu meskipun memang fisik kita merosot, 所以上帝知道，虽然我们的身体呢毁坏了， tetapi Dia menolong kita bagaimana hidup batinnya kita terus diperbaharui. 但是他仍然帮助我们，怎么样我们的心理被更 Fisik boleh 新， melemah, tetapi imannya harus kuat. 肉体软弱，但是心里呢仍然有精神。 Tuhan memperbaharui kita bukan sekali sebulan. 上帝更新我们不是每个月一次， Saya yakin pembaharuan dikerjakan oleh Tuhan setiap waktu. 上帝所做的更新就是每 Dan 天。 saya yakin bukannya di gereja Tuhan membentuk kita. 我相信上帝塑造我们不单只 Tuhan 是 juga 在教 membentuk 会， kita di rumah kita masing-masing. 但是也是在家里。 Gak selalu kita punya anak yang baik. 我们不是每时都有好的孩子， Terkadang kita juga punya anak agak-agak bandel sedikit. 我们的孩子有时也是会顽皮。 Beberapa waktu yang lalu kami membesuk seorang ibu. 有一段时间，我们去拜访了一个人， Karena ibu ini bercerita kepada kami bahwa dia sudah gak ngobrol dengan anaknya udah hampir setahun. 这个女士呢，已经1年没有跟她的孩子聊天了。 Lalu kemudian kami tanya dia, bagaimana udah ngobrol belum sama anak? 然后我就问她怎么样，已经跟孩子聊 Ini 天了 bentar 吗？ lagi udah mau Sintia nih, bagaimana dengan anak? 快要春节了，关系如何呢？ Kemarin waktu ketemu dia, 跟她见面的时候，昨天 kemarin saya udah ketemu anak saya. 她说她已经跟她的孩子见面了， Anak saya senyum sama saya. 我的孩子笑了， Wah, hatinya senang. 她开心起来。 Padahal udah hampir setahun gak ngobrol, gak ketemu, gak telepon. 其实呢，已经1年没有打电话，没有见面。 Lalu dia bilang kemarin anak saya kasih saya angpau. 然后她说她的孩子给她红包， Wah, hatinya sangat senang. 她很开心。 Cuma dia bilang begini, 但是她这样说， mantu saya waktu lihat saya gak ngomong sama sekali. 我的女婿看我的时候没有看我， Tetapi setelah itu ada senyum sedikit. 但是呢，突然有笑了， Jadi udah agak lebih baik ya. 所以有更好的情 Nah 况。 terkadang di dalam rumah seperti ini Tuhan juga membentuk hati kita. 在家里，上帝也是塑造我们的心。 Mungkin anak-anak memang belum mengenal Tuhan. 可能孩子还不认识上帝， Jadi mereka gak terlalu paham apa artinya menghormati orang tua. 所以呢，他们不懂得怎样尊重 Tetapi 父 kita 母。 yang sudah mengenal Tuhan Yesus, 但是如果我们已经认 maka 识上 Tuhan 帝， memanggil kita untuk selalu mencintai mengasihi mereka. 上帝要我们一直爱他们。 Dan kita tahu saudara, Tuhan membentuk hati kita itu melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. 上帝塑造我们，通过我们周遭的人。 Mungkin gak tetangga gak selalu baik sama kita. 我们的邻居不一定对我们好， Rekan kerja juga gak selalu baik pada kita. 同事也是， Orang-orang yang kita kenal juga gak selalu baik pada kita. 我们所认识的也不一定与我 Tetapi 们 ada 好。 satu hal Bapak Ibu, 但是有一件事， Tuhan memakai orang-orang sekitar kita itu untuk membentuk, memperbaharui kita. 上帝用了我们周遭的人，为了塑造我们。 Sejauh mana kasih kita kepada orang lain, 我们的爱对别人如何呢？ sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan, 我们如何遵从上帝呢？ sejauh mana kematangan kedewasaan kita di dalam relasi kita dengan Tuhan. 我们与上帝的关系如何呢？ Nah, ujian-ujian yang ada di sekitar kita 我们周边的试探， itu menolong kita untuk terus dilatih, diperbaharui. 帮助我们。 Makanya Tuhan itu memakai segala situasi, 所以上帝呢会用各种各样的情况， membentuk kita sebagai manusia, orang-orang yang beriman kepada Dia.
塑造我们变成对他有信心的人。 Maka mungkin ada yang bertanya sekarang, 甚至有一些人问， kenapa kok Tuhan nggak tolong saya? 为什么上帝不帮我呢？ Saya masih di dalam kesulitan. 我还在试探中。 Mungkin anak di dalam rumah Anda tuh sedang menggerogoti sukacita Anda. 孩子呢使我们不开心， Mungkin dia menggerogoti kesehatan Anda. 他使你的健康越来越不好， Mungkin anak Anda, cucu Anda membuat Anda nggak bisa tidur semalaman. 使你睡不着， Karena Anda terus memikirkan hidupnya. 因为你一直想他的生 Karena 活， dia mungkin bikin Anda aduh susah tidur, 他使你很难睡觉， bikin susah makan. 很难吃饭。 Tetapi Bapak Ibu, 但是呢， mari hadapi semua itu. 我们要面对， Kita serahkan kepada Tuhan. 我们把一切交在上帝的手里。 Justru di dalam masa-masa seperti ini, 在这样的时期呢， ketika kita mungkin sudah nggak banyak lagi aktivitas seperti itu, 当我们像现在没有很多的活动， ini adalah masa untuk kita ambil waktu untuk berdoa lebih dalam 我 kepada 们要抽时间祷告， kita mendoakan keluarga kita. 为我们的家人祷告， Kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. 把他们交在上帝的手里。 Dan kita juga makin lebih matang di dalam iman kita kepada Tuhan. 我们对上帝的心性要更成熟， Kita makin lebih dekat, makin lebih intim dengan Tuhan. 我们更亲近上帝， Karena fisik kita nggak bisa lakukan banyak hal lain. 因为我们的身体呢不能够行其他事情， Tapi doa kita itu bisa menjangkau lebih banyak orang. 但是我们的祷告呢能够祝福大家， Termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. 就是包括我们周边的人。 Maka hari ini biarlah kita berkata seperti Paulus. 所以现在我们要如保罗这么说： Aku tidak tawarkan. 我不要沮丧。 Meskipun manusia lahirnya ini makin merosot, 外体虽然毁坏， tetapi manusia batinnya makin dikuatkan oleh Tuhan. 但是内心却一天心思一天。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄 kita 姐 di 妹， dalam dunia memang pasti akan menghadapi penderitaan. 我们在世界上肯定面对了困难。 Di dalam ayat 17 dikatakan hidup kita pasti menderita. 在17节呢被说了，我们肯定， Tetapi penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sedang mengerjakan sesuatu yang indah bagi kita. 但是呢，我们所面对的苦处就是有一个上帝的美意， Sakit penyakit, kesepian, 疾病、 kehilangan pasangan, 孤独、失去了爱人、 keterbatasan. 有限制。 Firman Tuhan katakan itu semua sifatnya sementara. 上帝说这个是只是暂时， Tetapi di depan Tuhan sudah sediakan yang lebih baik buat kita. 在前面呢，上帝已经预备更好的给我 Maka di 们。 dalam ayat 18 dikatakan, 在18节， kami tidak memperhatikan yang kelihatan, 原来我们不顾所看见的， tapi justru memperhatikan yang tidak kelihatan. 乃是顾念所不见的。 Jadi apa yang jadi fokus kita, Bapak Ibu? 我们的焦点是什么呢？ Fokus kita di dalam hidup ini bukan yang sementara. 我们的焦点不是在暂时的， Karena memang fisik kita sementara di dunia 因 ini. 为我们的肉体只是暂时。 Tetapi Paulus mengajak kita untuk mempunyai satu pandangan yang berbeda. 保罗要我们有不一样的看法， Memandang kepada Tuhan, 仰望上帝， memandang janji Tuhan, 仰望上帝的应许， berpegang pada janji Tuhan, 靠上帝的应许， menaruh pengharapan kita kepada hidup yang kekal yang disediakan Allah, 把盼望在永生，就是上帝所 dan 预备。 memelihara persekutuan kita dengan Dia. 我们要一直维持我们的关系。 Yang kelihatan ini semua sementara, 我们所看见的只是暂时， tapi yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. 所不看见的是有永恒的价值。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 内亲爱的弟兄姐妹， hidup di dalam usia yang indah 活在那么完美的生活， itu adalah sebenarnya satu hidup yang patut kita syukuri. 是我们应该感恩。 Karena perjalanan yang begitu panjang kita menyaksikan pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. 因为一直以来我们已经看了上帝眷顾我们， Dan pengalaman-pengalaman yang banyak itu menolong kita untuk menjadi contoh teladan bagi sesama. 我们的经验呢可以当其他人的榜样， Untuk kita juga menjadi saksi bagi orang lain.
我们也是能够为别人做见证。 Saya tadi ngobrol dengan Adi yang ada di belakang. 我才跟一位阿姨聊天， Dia ungkapkan satu kerinduan hatinya. 她说她的耳目， Dia ingin tetap melayani Tuhan. 她要一直服侍上帝。 Wah, saya sangat senang. 我很开心， Karena meskipun mungkin usia sudah lanjut, 虽然年纪已经大了， tapi dia ada kerinduan saya ingin melayani Tuhan. 她一直想要服侍上帝。 Saya ingin ikut usia indah di tempat ini. 我要在这里参加嘉陵团 Nah, 契。 ini kali pertama nih Adi yang baju merah ini ya. 她这位红衣服的阿姨就是第一次来参加， Nah, kita sangat bersyukur Bapak Ibu. 感谢主。 Hati yang seperti ini yang perlu kita pelihara. 这样的心呢，我们要保护。 Maka yang paling penting Bapak Ibu, 最重要的是， yaitu adalah bagaimana kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. 我们怎么样保护我们与上帝的关系呢？ Dan di dalam usia seperti ini kita terus persembahkan hidup kita kepada Tuhan. 在这样的年纪，我们也是要一直把生命献给上帝。 Maka sebagai penutup Bapak Ibu, 最后呢， di dalam usia yang Tuhan sediakan ini, 上帝献给我们的年纪， kita masih bisa tetap jadi berkat buat orang lain. 我们能够成为其他人的祝福， Pertama kita bisa menjadi pendoa syafaat. 我们可以为大家祷告， Kita bisa menjadi teladan. Kita bisa membagikan atau memberikan teladan hidup doa kepada sesama. 我们可以当其他人祷告的榜样。 Sebenarnya usia indah itu adalah doa usia indah itu adalah salah satu kekuatan di dalam gereja Tuhan. 其实呢，嘉陵的祷告是上帝教会的力量。 Yang salah satu yang saya selalu ingat itu adalah Aila Ijau yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dia setia mendoakan gereja Tuhan ini. 其中之一呢，就是刚刚去世的一位阿姨，她常常为教会祷告。 Dan dulu ada Aili Shuding juga, dia sangat suka mendoakan gereja. 还有其他阿姨为教会祷告。 Kita berharap para usia indah yang ada di sini selalu ingat gereja di dalam doa-doa Anda. 愿在 Amin. 这里的人呢，一直在你们祷告的时候记得我们的教会。 Keberadaan usia indah itu sangat penting di dalam gereja. 嘉陵呢，在一个教会很重要。 Karena ketika orang-orang muda melihat usia indah begitu bersemangat, 当那个年轻人看那个嘉陵的有精 itu 神， bisa jadi contoh buat mereka. 对他们能够做他们的榜样。 Kemudian Bapak Ibu, 接下来， di dalam usia indah seperti ini, 在现在的年龄， bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak-anak cucu-cucu. 可以述说了上帝对我们的美善给我们的孩子。 Di dalam firman Tuhan dikatakan, 在上帝的话语， janganlah meninggalkan aku ya Tuhan, 不要离开我， supaya aku bisa memberitakan kuasa-Mu 使我能够一个传扬 kepada angkatan yang kemudian. 给我们的后裔。 Mazmur 71 ayat 18. 诗篇， Wah, ini satu ayat firman Tuhan yang indah. 这个是多么完美的经文。 Salah satu tugas daripada orang yang sudah usia indah, 嘉陵的责任， memberitakan perbuatan Tuhan kepada generasi selanjutnya. 传扬上帝的美善给我们的后裔， Bisa kepada anak, kepada cucu, kepada cicit, kepada orang lain. 可以给子孙或者其他人。 Itu yang perlu kita lakukan. 我们应该这么做： Berdoa, beritakan kebaikan Tuhan. 祷告、传扬。 Ketiga, menikmati kedekatan dengan Tuhan. 第三呢，我们要享受与上帝的亲密。 Ini adalah masa-masa untuk bisa lebih intim dengan Tuhan. 现在就是最好的时间，使我们能够与上帝亲近。 Karena orang tua itu punya waktu selamanya. 因为老人家有很多时间， Dulu waktu muda mungkin nggak punya waktu untuk baca Alkitab, untuk berdoa, nggak punya waktu karena terlalu sibuk kerja. 可能呢年轻的时候因为工作很忙，不能够祷告，不能够读圣 Sekarang 经。 sudah usia indah. 现在已经嘉陵， Banyak waktu di rumah. 在家里呢有很多时间， Bisa punya banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. 有很多时间可以为上帝祷告。
Kalau Bapak Ibu yang ada di rumah yang bekerja sekarang kalau tiap hari ngapain di rumah? Ayo. 现在呢，你们在家里做什么呢？ Nonton drakor? 是不是看韩剧呀、 Yang nonton drakor angkat tangan. 看韩剧的可以 Wah, 举 banyak 手 yang， senyum-senyum nih. 很多人笑起来的。 Yang nonton TikTok, scroll terus TikTok. 喜欢刷抖音的， Saya sekarang merasa ketinggalan dari orang tua. 我现在呢觉得落后了。 Saya jarang buka sekali TikTok, jarang. 我很少看抖 Tapi 音， saya lihat banyak orang tua yang justru dapat berita itu dari TikTok. 我看很多老人他们得到了消息从抖 Karena 音， nggak ada kerjaan di rumah itu lihat TikTok. 因为他们在家里无事干。 Tapi selain nonton TikTok, 但是除了看抖音， juga selalu bagi waktu untuk lebih intim dengan Tuhan. 我们要抽时间使我们能够亲近上帝， Karena waktu yang tersedia itu adalah anugerah Tuhan. 因为剩下的时间是上帝的恩典。 Kiranya firman Tuhan hari ini membawa kekuatan dan kesegaran yang baru bagi kita. 愿上帝的话语呢给我们力量。 Sebentar lagi gereja kita usianya 51 tahun. 我们过了一段时间，我们的教 Akhir 会 bulan 是 ini kita akan merayakannya. 51岁了， Kita merindukan gereja ini makin hari makin lebih maju. 我们要庆祝我们的教会， Makin lebih banyak jiwa-jiwa yang bertumbuh di dalam gereja ini. 我们为教会祷告，更多的人在这里能够成 Dan 长。 tidak ada jalan pintas untuk menuju pertumbuhan ini. 要成长的话，不能够抄经。 Yang diperlukan itu adalah lebih banyak orang berdoa untuk gereja ini. 我们需要更多的人为教会祷告。 Kami titipkan gereja ini ke dalam doa-doa kita setiap pribadi. 我们把教会呢放在你们的祷告里。 Mari kita tidak hanya berdoa bagi pergumulan kita, 我们不要祷告为自己的增 tapi 长， mari kita mengingat pekerjaan Tuhan di tempat ini. 但是我们要记读上帝在这里动工。 Mari kita mengingat gereja GKK. 我们要记住我们的真理堂。 Kita sangat bersyukur GKK bukan hanya ada di sini saat ini. 我们很感谢，因为真理堂不单只是在这里。 Kemarin pendeta Iman info tentang GKK yang ada di Sumba. 昨天呢，伊曼牧师通知了关于在松班的 Gereja di sana itu ada di lokasi yang sangat baik. 真理堂，在那边呢有在一个好地方， Itu sedang dibersihkan karena itu nanti akan mau dibangun, saudara. 那个地方呢正在被打扫，因为要盖一个新的。 Jadi dari lokasi tanah yang kita beli itu kurang lebih 200 meter itu sudah Kapolres. Kami sudah tahu tempatnya itu cukup besar, luas dan datar. 我们所买的那个地200米之后就是警察所，我们已经看了它的地方很美， Jadi posisinya itu ada di pusat kota Sumba barangkali. 所以呢它的地方就是在松班的中心。 Memang kotanya belum begitu maju, 它的城市呢不是很发达， tapi ke depan ini bisa kota yang maju. 但是以后是会很发达的。 Nah, kita perlu doakan Bapak Ibu. 我们要祷告， Karena kita sudah belikan mobil untuk mereka untuk membangun gereja ini. 因为我们已经买给他们车，使他们能够盖教会。 Kemungkinan kalau tahun ini atau mungkin tahun depan gedung gereja itu sudah bisa berdiri. 可能今年或者后年教会可以立了。 Nah, mari kita terus doakan untuk pekerjaan Tuhan yang besar ini. 我们要一直祷告，为了上帝的工作， Dan masih banyak pelayanan-pelayanan lain yang Tuhan telah titipkan di gereja ini. 还有其他工作，上帝已经托付在这个教会里。 Mari sehati berdoa bagi pekerjaan Tuhan. 我们要合一为上帝的工作祷告。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福， Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Saya meminta Pak Nathan boleh memimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kembali kami dengar. Secara fisik kami tidak bisa menolak bahwa kami semakin hari semakin melemah. Tetapi firman mengatakan meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, tetapi manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Tuhan, kami pegang janji-Mu ini. Tuhan, tolonglah Ai asuh, biar mereka tetap bersemangat melayani Tuhan di dalam doa.
menjadi teladan dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, sisa-sisa hidup kami, untuk melayani Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih bersemangat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan akan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Musa atas firman pada sore hari ini. Semoga Tuhan memberkati selalu. Dan pada sore hari ini juga, mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya kita naikkan pujian Husen Kampung, Tuhan pelihara. Ciptakan lebih berharga, tak perlu pastikan hidupmu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini, di mana Engkau begitu baik, teramat baik kepada kami ya Tuhan. Engkau telah memelihara hidup kami selama ini, sehingga kami pun bisa hadir di sore hari ini. Ibadah usia indah di sore ini sungguh karena kemurahan Tuhan kepada kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami juga tidak lupa kepadamu begitu banyak berkat yang tidak terhitung kepada kami, yang Tuhan berikan dalam setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan. Tuhan begitu mengasihi kami dan memberkati kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami akan memberikan ucapan syukur kami, walaupun tidak sempurna Tuhan, tidak seperti yang Engkau inginkan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat dengan seikhlas hati kami Tuhan, memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan, terimalah persembahan kami ini, agar Engkau Tuhan pakai sungguh berguna dan menjadi memperluas kerajaan-Mu dimanapun diperlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami serahkan ke Tuhan. Baik, puji syukur saudara untuk usia indah hari ini bisa berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kita sambut hari ini khususnya yang baru bergabung dengan kita pada hari ini ya. Ada Asuk sama Ai yang sebenarnya suka ikut ibadah ya, tapi hari ini mereka baru ikut persekutuan usia indah. Mari kita sambut dengan sukacita ya. Puji syukur ya. Kemudian ada kalau nggak salah Lukas baru pertama juga ya ke sini ya, Lukas ya. Wah, kita juga senang. Mari kita sambut Lukas yang ada di ujung sana juga ya. Senang juga Lukas bisa join bersama-sama dengan kita hari ini. Kalau yang lainnya kita semua sudah ikut selama ini, tapi bersyukur Ai Lim Xiaohui yang hari ini bisa kembali bersama dengan kita. Bulan lalu sih ada juga. Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah beri kesehatan karena sempat cedera juga ya di dalam tulang, tapi Tuhan sudah pulihkan. Puji syukur kepada Tuhan. Juga melihat semuanya boleh sehat, boleh baik. Nah, cuman Bapak Ibu mungkin ada teman-teman kita, saya nggak tahu mungkin karena juga mendekati liburan, sehingga mungkin hari ini banyak yang hadir. Nah, kita berharap bulan depan tanggal 9 April itu kita akan merayakan Paskah Usia Indah. Ya, ini perayaan Paskah, tapi setelah ini Usia Indah tanggal 9 April kita akan rayakan Paskah ya. Nah, di bulan ini kita punya momen yang sangat penting. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Ini tanggal ini nih yang simpel sini itu 29 Maret kita ulang tahun gereja. Itu jam 9 pagi. Jadi nanti mengundang semua Usia Indah hadir ya. Karena kita akan ketemu lagi, jadi kami undang hari Kamis nih. Pembicaranya Pendeta Filikia. Ini KKR. Kalau ada teman-teman jiwa baru juga boleh ajak. Nah, kemudian ini kita ada hari Jumat. Ini hari Minggu tadi. Nah, Jumatnya kita ada Jumat Agung jam 9 pagi juga. Ini juga kita undang seluruh jemaat termasuk Usia Indah. Dan hari Minggunya lagi, jadi itu dalam tempo seminggu kita acara berturut-turut berikutnya. Ini Paskah, kita juga adakan Paskah ya, kuasa kebangkitan Kristus itu kita adakan juga hari Minggu Bapak Ibu jam 9 pagi. Jadi di akhir bulan ini kita punya momen yang sangat penting. Ada 3 ulang tahun gereja, Jumat Agung, Paskah. Nah, kami undang semua kita boleh hadir di dalam acara yang sangat penting ini. Boleh ajak teman, ajak keluarga. Nanti di ulang tahun gereja itu kita gabung semua. Jadi semua dari orang tua sampai anak-anak kumpul di atas. Dan kalau kurang, ini juga tempat akan diisi ya. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu harap datang lebih cepat ya pas ulang tahun gereja, karena kalau nggak datang lebih awal untuk ada tempat di atas ya. Karena itu anak-anak sekolah minggu semua ikut. Jadi yang terlambat pasti duduk di sini. Nah, itu sebabnya kami undang, kami harap kita datang lebih awal. Itu nanti setelah liburan kan, tanggal 29 Maret. Kemudian Bapak Ibu, hari ini kita sangat bersyukur ya. Banyak yang membawa berkat buat kita. Ya, tadi nggak sempat dicatat karena semua tadi dia baru pulang karena mereka ada karya wisata, termasuk Cimeri juga baru pulang. Tapi terima kasih untuk cinta kasih dari Bapak dan Ibu saudara sekalian yang hari ini telah berbagi kepada kita. Nah, ini adalah salah satu pelayanan yang luar biasa. Puji syukur ya, karena di Usia Indah ini selalu ada orang-orang yang ingin berbagi, tergerak. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang bawa setiap hari, setiap kita persekutuan ini kita nggak tahu. Tapi puji syukur yang bawa selalu ada. Tidak terjadwal, tapi selalu ada aja yang tergerak. Nah, ini adalah hati yang sangat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kiranya Tuhan terus memberkati persekutuan Usia Indah ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita harap persekutuan Usia Indah kita di tahun ini makin lebih maju. Karena kita punya target Usia Indah ini kalau bisa nambah 20% lagi ya. Jadi kalau kita kehadirannya misalnya 70-an ya, 20% dari 70 berapa itu?
Hah? Ya kurang lebih 14-15 orang ya. Jadi kita mesti misalnya mencapai minimal 90 orang ya kita itu ya, atau 85 orang gitu. Jadi kita berharap bahwa teman-teman, bahwa saudara-saudaranya untuk mereka bisa hadir ke gereja ini. Memang hari ini banyak yang hadir, ada yang kasih tahu saya karena ada yang ke rumah sakit. Kemudian itu juga Pak Edi kan dia lagi berduka karena mama mertuanya meninggal. Pak Edi pengurus kita kan, itu mamanya Ibu Yeni Hamzah, kenal ya Ibu Yeni Hamzah yang waktu meninggal itu bulan 8. Nah itu mamanya meninggal ditaruh di rumah duka Usada ya, rumah duka Usada. Kalau ada yang kunjungan juga boleh ya. Jadi kita harap bulan depan lebih banyak lagi dan bulan-bulan berikutnya kita ajak orang-orang yang belum kenal Tuhan boleh hadir di tempat ini. Dan Bapak Ibu yang sudah ikut usia indah sudah cukup lama, kami berharap kalau bisa tahun ini boleh baptis ya. Nah kalau bisa, kalau yang tergerak bisa ikut baptisan di gereja kita. Di bulan Mei ini ada, nanti di bulan November juga ada. Jadi kita berharap Tuhan memberikan pertumbuhan kepada kita di dalam komunitas usia indah. Demikian untuk hari ini. Puji syukur kepada Tuhan. Ada yang mau ditambahkan dari pengurus? Ada? Cimeri? Gak ada? Oke, baik. Baik Bapak Ibu demikian. Jadi bulan depan kita punya acara Paskah usia indah. Kalau Paskah biasanya bagi-bagi telur ya. Nanti kita cari siapa yang mau kasih telur. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Kita minta pendeta Andi boleh menutup kita di dalam doa. Oke, mari kita pulang ya dengan membawa sukacita dari persekutuan ini, membawa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang tercurah di dalam hidup kami, di dalam usia-usia yang Tuhan sudah karuniakan buat kami. Tuhan yang sudah juga memberkati dalam kesehatan fisik, kami bisa hadir meskipun beberapa yang mungkin mengalami kesulitan dan ada hambatan. Tuhan juga memberkati karena kami percaya bahwa Tuhan menghendaki manusia batinnya kami terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Biar Tuhan kami boleh pulang dengan sukacita dan terus mengerjakan seperti firman Tuhan. Kami menjaga manusia rohani kami dengan firman, dengan doa supaya bisa diperbaharui dari waktu ke waktu. Biar berkat Tuhan boleh tercurah bagi kami sekalian. Biar cinta kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, juga kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik. Bapak Ibu kita akan foto dulu sebelum kita ini. Boleh agak melompat sedikit ke tengah, boleh sedikit. Ya, kita abadikan dulu sebentar ya. Ke tengah Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita abadikan dulu sebentar. Kita abadikan dulu, oke. Silakan ke tengah, boleh maju. Sebentar. Oke, silakan Bapak Ibu.